Assalamualaikum dan selamat sejahtera. What's up guys? Apa khabar semua? Okay, hari ini kita akan sambung studio tutorial yang ketiga, iaitu melengkapkan senarai urus niaga untuk prinsip perakaunan, kerja khusus prinsip perakaunan SPM 2020. Okay, mari kita teruskan sambungan pada untuk merekodkan senarai urus niaga. Mana pelajar yang belum yang ketinggalan, sila tengok video saya, tonton video saya yang pertama iaitu melengkapkan profil perniagaan. Kemudian video yang kedua melengkapkan senarai urus niaga episod yang pertama. Dan seterusnya ini adalah episod yang kedua. Okey. Sebarang masalah, sebarang pertanyaan boleh komen di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe. Okay. Video ni hanyalah sebagai panduan sahaja ya, bukan jawapan semata-mata. Okay, ini ada cadangan. Ia adalah cadangan bagaimana nak buat kerja khusus. Walau bagaimanapun, anda hendaklah sentiasa merujuk kepada guru-guru anda bagaimana nak melaksanakan dengan guru anda bagaimana nak melaksanakan kerja khusus ini. Video ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Okay, jangan salin ataupun copy bulat-bulat lah. Pelajar hendaklah sentiasa berhubung dengan guru. Okay, kerana ada markah komunikasi pada skema permarkahan. Okay, saya harap pelajar-pelajar boleh berhubung dengan guru-guru sebagai panduan untuk menyelesaikan sebarang masalah yang berbangkit. Okey, seterusnya kita kembali sekali lagi. Kita sambung pada March 6 iaitu urus niaga yuran diterima daripada ahli. Okey, kita ada ahli dekat sini. Jumlah ahli, kemudian kita darabkan dengan yuran bulanan yang telah ditetapkan oleh soalan. Ini pun soalan dah tetapkan. Kita harapkan kita lengkapkan bahagian jumlah. Okay, jadi pelajar kenalah jumlahkan berapa jumlah ahli ni. Okay, 101 tak silap saya jumlah ahli ni. Kemudian nombor resit resit yang terakhir adalah berakhir dengan 30022. So tambah dengan 101 bermula dengan RR300 23 hingga 3000123 lah. Okey, sebab dia pakai bilangan. Jadi mana yang saya highlightkan warna kuning ini adalah cadangan. Okey, ia adalah nombor yang pelajar perlu ubah lah. Okey, yang depan ni nak ikut RR ni tak ada masalah. Nombor pelajar boleh ubah. Okey, yang penting dia berurutan setiap kali menggunakan resit salinan. Okey, seterusnya kita pergi pada urus niaga yang ke-10 iaitu March 6 menjelaskan kadar bayaran bernilai. Okey, tamat kosong dengan cek. Okey, jadi saya cadangkan dekat sini yang warna biru ni adalah jumlah cadangan. Okey, saya cadangkan antara RM1,000 hingga RM3,000. Jadi pelajar pilihlah nilai antara RM1,000 RM3,000. Okey, kenapa kadar bayarannya tinggi? Sebab kita ada gelanggang futsal, okey, dan sentiasa beroperasi 24 hampir dari pagi sampai ke malam. Okey, kita ada 3 gelanggang. Okey, banyak penggunaan tenaga elektrik. Okey, jadi dekat sini saya memilih 2,400. Okay, saya highlightkan warna kuning, so maksudnya nilainya pelajar tentukan sendiri dalam anggaran, dicadangkan 1,000 hingga 3,000. Sebenarnya nak letak 500 pun tak ada masalah, 800 pun tak ada masalah. Okay, saya cadangkan inilah nilainya. Seterusnya, dokumen ialah voucher pembayaran. Okay, voucher pembayaran semua orang sama. Yang kena ubah ialah ini, nombor dokumen ini BP 1002. Ini adalah dokumen voucher pembayaran yang kedua kita keluarkan. Seterusnya, 6 Mac juga, kutipan sewa gelanggang. Seperti yang kita maklum, 6 Mac ni adalah hari
hujung minggu. Jadi kita tengok berapa jam yang sewa. 21. Kadar sejam adalah RM100. Ini nilai yang saya tetapkan daripada awal. Okey, nilai yang saya tetapkan pada awal. Saya tengok kat mana saya letak. Okay, tak ada. Okey. Nilai yang kita tentukan pada episod awal. Okey, bagi yang dah lupa, nilai tu hendaklah kekal sampai untuk semua urus niaga anda. Okey, ini nilai awal saya. Hujung minggu, Jumaat hingga Ahad, RM100. Okey, sesi Isnin dengan Selasa, siang 60, malam RM80. Kita fix gunakan yang itu. Ini contoh saya, nanti pelajar ubah sendiri. Okey, kemudian kita darabkan jam disewa didarabkan dengan kadar sejam. Jadi jumlah dia nanti kita akan dapat RM2,100. Okey. Dokumen seterusnya resit resmi. Jadi nombor dokumen ialah kita tengok yang terakhir sekali 30123. So dekat sini kita tukar 302124. Okey, mesti berurutan. Semua dokumen yang kita keluarkan mesti berurutan. Okey, ini adalah cadangan 20 hingga ke 30 jam. Okey. Kita tengok semula. Okey, berapa hari bulan tadi? 6 Mac. Okey, 6 Mac. 6 Mac. Okey, ini 6 Mac, minimum adalah 16 jam. Minimum 16 jam. Sesi malam kita tetapkanlah, kita letakkan berapa jam. Okey, 1 jam, 1 jam, 1 jam mungkin. Okey, baru kita jumlahkan, kemudian kita pindahkan dekat sini. Okey. Masa-masa membuat kutipan sewa gelanggang, jam disewa ni rujuk dahulu. Okey, berapakah minimum jam yang hendak ditulis? Okey, di sini. Okey, seterusnya 6 Mac juga jualan tunai barang niaga. Sebagaimana saya terangkan tadi, saya terangkan sebelumnya, maaf. Okey, harga kita dah tetapkan. Okey, RM2 ini harga jualan ya. Harga jualan sama juga macam tadi ya. Masa awal-awal dulu episod pertama, episod kedua kita dah tetapkan berapa nilai harga jualan kita sendiri. Okey, ini fix sampai habis. Okey, jadi kita jarakkan dengan kuantiti yang telah diberikan seperti soalan berikan, kemudian kita jumlahkan. Okey, ini jumlah dia. Okey, dokumen seterusnya adalah bil tunai. Okey, jadi ini adalah bil tunai yang ke-2, BT2. Okey, sila rujuk ya, nombor rujukannya mesti berurutan. Bil tunai. Bil tunai yang pertama mana? Kita tengok bil tunai yang pertama. Jualan tunai. Okey, ini jual BT pertama. 2001. Okey. So jualan yang kutipan jualan kedua adalah yang ini. BT 2002. Mesti berurutan dokumen yang kita keluarkan. Okey, seterusnya menerima cek daripada siapa? Okey. Tengok Okey, saya letak Kelab Futsal Rasah. Ini adalah akaun belum terima kita. Okey, banyak datangnya akaun belum terima ni. Sekali lagi kita ulang balik. Akaun belum terima ni datangnya daripada profil perniagaan. Okey, yang pertama ni lah, Kelab Futsal Rasah yang pertama ini. Okey, yang pertama. Okey, ambil yang pertama. Okey, bagi tempahan gelanggang khas berjumlah. Okey, ini tempahan khas. So, ini tempahan khas. Highlightkan RM3,500. Okey, anggaran saya bagi RM2,500 hingga RM4,000. Jadi pelajar pilih berapa nilai. Jangan letak sen-sen sudah. Okey, dokumen ialah resit rasmi salinan. Okey, nombor dokumen ialah ini ya, RA30124. Sentiasa rujuk, takut silap. RA, ini 4 dah ada, jadi ini jadi nombor 5. Okey. Kita tengok 7 hari bulan. Tempahan khas. Okey, ini tempahan khas. Okey. Jadi kita letak dia berapa nilai dia. Kita langsamkan dia, kita jumlahkan terus.
Seterusnya, urus niaga 7 hari bulan, minimum check daripada, kita tengok daripada siapa. Kelab Usaha Rasah juga. Okey, 1,300. Okey. Dokumen ialah resit rasmi. Nombor dokumen ubah 30126. Okey. Ini adalah akaun belum terima kita yang pertama. Okey, seterusnya 7 hari bulan juga mengeluarkan invoice kepada, kita keluarkan invoice kepada Kelab Futsal Rasah. Kita keluarkan invoice. Okey, akaun belum terima yang pertama. Sebab apa? Kita jual minuman. So, harga kita jual, maksudnya ada jualan kredit lah, RM2. Carakan dengan kuantiti, dapat jumlah dia ni. Okay, ingat harga jualan kita dah tentukan tadi pada awal-awal lagi. Video kedua boleh rujuk. Harga jualan. Ini harga jualan yang saya tetapkan untuk akaun saya. Jadi pelajar pilih range dia saya dah bagi ataupun terserah pada pelajar. Okay, asalkan munasabah dan ikut kreativiti pelajar sendiri. Ini harga minuman tetap. Harga jualan dengan kredit saya pilih sama. Kalau pelajar nak berbeza pun boleh. Tak ada masalah. Tapi saya cadangkan buat sama, nanti senang. Okey, nak senang kerja lah. Okey, dokumen ialah invoice salinan. Okey, semua orang invoice salinan. Nombor invoice, okey, cipta sendirilah ya. Okey, INV 7001. Ini saya nak buat IN saja pun boleh, buat I pun boleh. Okey, tak kisah. Seterusnya jualan tunai, barang niaga ni tunai. Jualan tunai. Okey, harga sama juga RM2, RM1. Okey, jarak dengan kuantiti dan jumlah. Okey. Jadi kalau nak cepat, pelajar cari semua jualan tunai yang ada dalam soalan ini, dalam senarai urus niaga, pelajar tulis siap-siap RM2, RM1, RM1, RM3, tulis siap-siap, kira siap-siap. Kemudian tulis nama dokumen dia siap-siap, cuma nanti nombor dokumen ni ikut urutan. Okey. Yang mana saya letakkan warna kuning ni, saya tekankan sekali lagi, ini setiap pelajar perlu berbeza. Okey. Seterusnya, pada 8 Mac kutipan gelanggang. Ini jadual macam ni biasanya hujung minggu lah. Okey, ini nanti hanya cadangan saja 20 hingga 40 jam. Ini range dia. Saya bagi cadangkan. Jadi jangan lupa rujuk balik pada jadual. Okey, rujuk pada jadual. Sama juga. Okey, nombor dokumen ubah, updatekan dia. Okey, 35 jam. Okey, dari range 20 hingga 40. Kita tengok sekali lagi. 8 hari bulan Mac. 8 hari bulan. Okey, 8 hari bulan hari Ahad, waktu pagi dikosongkan. Jadi soalan telah berikan waktu malam 12 jam. So kita buat lebih pada 12 jam lah. Okey, buat 6 jam ke. Okey, nanti bila dijumlahkan jadi 35 jam tu untuk saya punya. Jadi pelajar saya cadangkan antara 20 hingga 40 jam lah total dia. Okey, pas kena ingat untuk gelanggang siang, setiap gelanggang ni maksimum ada 11 jam. Gelanggang A 11 jam, gelanggang B 11 jam, gelanggang C adalah 11 jam maksimum. Okay, jadi buat munasabah dia tak semestinya maksimum. Yang penting melebihi 12 jam. Okay, nanti jumlahnya pelajar jumlahkan dengan jumlah jam waktu malam, kemudian baru tulis dekat sini. Okay. Anggaran saya dah bagi 20 hingga 40 jam. Okey, seterusnya jualan tunai barang niaga sama juga. Okey, sama juga jualan tunai barang niaga saya dah terangkan tadi. Okey, ini soalan dah bagi, dah harapkan dapatkan jumlah dia. Alright. Okey, bil tunai, salinan sama, semua orang sama. Ubahnya yang ini. Okey, BT 2004, urutan yang seterusnya. Okay, buat B saja pun boleh, tak ada masalah.
Okey, seterusnya 18 juga menjelaskan belanja pertandingan futsal RM2,500. Okey, ini soalan dah bagi. Okey, kita tengok soalan 8 Mac. Ni soalannya, soalan bagi ni menjelaskan belanja pertandingan futsal RM2,500 secara tunai. So, mana tadi? Ni dia. Cara tunai. So, dokumen resit resmi asal sebab kita bayar. So, nombor dokumen berbeza. Semua orang berbeza. Tak kisah. Nombor dokumen tak kisah sebab bukan kita yang keluarkan. Kita tak keluarkan. Sebab kita membayar pembekal yang bekalkan. Okay, next. Tunai dibankkan. Okay, saya masuk kat sini 7,000. Okay, pastikan ikut peraturan yang saya tetapkan ni. Okay, jumlah baki tunai awal. Tadi berapa baki saya tinggalkan? Katakan 1,000 kan? Maksudnya pada peringkat awal dulu. Ingat kaedah dia pertama tadi. Okay, dekat sini. Okay, yang awal tadi. Okay, 1,000. Saya tinggalkan 1,000 dekat kios untuk penggunaan harian ataupun dekat kedai saya tinggalkan. Okay, bermula pada 6 Mac, kira berapa jumlah dia yang kita dah terima. Okay, ini 1780, kita tambahkan semua berapa jumlah dia. Okay, berapa penerimaan kita dapat, kita jumlahkan. Okay, kutipan sewa, okay, ini kita terima tambah 2,100, jualan kita dapat lagi 296 tambah. Kemudian kita dapat cek 3,500. 300 taklah sebab dia cek kan, masuk bank. Okay. Kemudian keluarkan invoice jualan tunai. Jualan tunai 382. Kemudian kutipan sewa lagi 3,500. Jualan tunai 738. Kita jumlahkan semua. Okey. Kemudian dah jumlah ni kita tolaknya lah sebab kita jelaskan seperti tunai tolak 2,500. Kita tolak 2,500 ni barulah jumlah dia kita bawa ke sini. Dia tolak lagi 450 hingga 1,200. Itu nilai pelajar pilih sendiri. Baki dia baru kita masukkan ke sini. Kita masuk ke dalam bank. Okey. Ingat dia tunai, semua penerimaan tunai. Kita ambil penerimaan tunai, kemudian kita tolak dengan pembayaran tunai. Pembayaran ada satu je tadi. Okey, ni 2,500. Okey. Ini nama dokumen adalah slip transaksi perbankan elektronik. Okey, slip perbankan elektronik. Dia biasanya ada nombor rujukan lah. Pelajar boleh tulis sebarang nombor, tak ada masalah pun. Okey, pastikan dia berbeza. Okey. Kalau nak keseragaman ataupun kurang pasti, sila rujuk guru anda. Okey, seterusnya 9 hari bulan, kutipan sewa gelanggang. Okey, jam disewa dah saya sediakan kat sini 18 hingga 10. 18, 10 Ni saya dah siapkan. Kadar sejam ni saya dah buat. Dan jumlah dia. Kita tengok 9 Mac. 9, dia dah bagi 10. Waktu malam 10. So, waktu malam 10. Jadi kat sini, siang saya buat 18. So, 18 nanti saya bagi-bagikanlah berapa. Itu terserah pada anda. 18, saya buat 6 jam. Lepas tu, 6. Tak ada masalah. Jadi, sini nanti jadi 18. Okey. Ini terserah pada pelajar. Berapa. Yang penting melebihi 12 jam. Ini pelajar kena isi sendiri ya. Ingat masa nak sewa gelanggang tu kena tengok dulu rekod penggunaan gelanggang. Okey. Seterusnya, okey, ini anggaran yang saya bagi 10 hingga 20 jam pelajar pilih untuk yang ini. Okey, dokumen seterusnya RR301228. Ini mesti berbeza. Kita keluarkan resit. Okey, atasnya sama resit rasmi salinan. Okey. Jelaskan hutang kepada. Kita bayar hutang kepada siapa untuk 10 Mac ni. Kita lihat. Arayan Trading. Siapa Arayan Trading? Tengok episod yang pertama. Arayan Trading adalah kita punya akaun belum
bayar. Yang pertama, Ryan Trading. Okey. Ryan Trading. Okey, yang pertama. Okey. Dengan cek, so kita bayar pakai cek. Dokumen adalah kelihatan cek, semua sama. Kelihatan cek, inilah nombor dia. Okey. Nombor pun terserah pada pelajar. Berapa? Nak mula 7,006 pun boleh, 1 pun boleh, kau ubah pun boleh, 9 depan pun boleh tukar juga, C pun boleh, KC pun boleh, tulis nama bank pun boleh. Okey, tak kisah. Okay, yang penting nanti pastikan ianya adalah berbeza, berbeza dengan rakan-rakan. Okey, seterusnya 10 Mac kutipan sewa gelanggang sama juga, dia dah bagi 6 jam. Okey, ini harga yang telah saya tetapkan pada awal. Jadi untuk waktu malam ialah 15. Okey, dia perlu berbeza. Ini saya buat ni, maksudnya setiap pelajar kena berbeza. Kadar saya dah tetapkan pada awal pada episod kedua, dan jumlah dia. Okey, dokumen dia PCR 3012. Berapa tadi? Dah 9. Okey. Ini adalah cadangan saya. Okey, dia terserah pada pelajar asalkan jangan lebih pada had maksimum, iaitu 33 jam untuk waktu siang. Okey, kemudian kita menjelaskan hutang kepada kedai Zafkan, iaitu akaun belum bayar. Yang kedua dengan cek. So dokumen yang kita keluarkan, yang kita terima adalah resit rasmi asal. Okey, nombor tak kisah, berterabu pun tak apa. Okey, sebab kita dapat dokumen. Alright. Kita berhenti kat sini saja dahulu. Okey, nanti kita akan sambung dengan video ketiga. Okey. Sambil tu pelajar boleh cubalah lengkapkan senarai urus niaga ni. Okey, iaitu kutipan sewa gelanggang, masukkan siap-siap kadar sejamnya untuk semua sama. Okey, begitu juga dengan jualan tunai, masukkan harga je siap-siap dan kira siap-siap dengan jumlah. Nanti memudahkan kerja. Okey, saya akan terangkan satu persatu dalam episod seterusnya untuk urus niaga yang lain. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa rujuk guru-guru anda untuk kepastian dan mendapatkan markah komunikasi yang lebih baik. Okey, setakat itu saja setakat ini buat masa ini. Okey, jangan lupa share, like dan subscribe. Sebarang pertanyaan boleh juga komen di bawah. All the best.